cara. Mencari timba si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang kepada semua. Okey, umumnya seperti yang dihebahkan, hari ini kita akan berkongsi webinar kita hari ini mengenai pemakanan sihat semasa pandemik yang akan disampaikan oleh Cik Fazlila Nadia binti Fazlan selaku pegawai sains pemakanan di Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan. Okey, umumnya Cik Fazlila ni tidak asing lagi lah, tidak asing di UMP ni, di mana beliau telah beberapa kali hadir ke UMP bagi siri perkongsian bersama warga UMP. Dan dia pun banyak join dalam kita punya Cospen Plus punya program. Okay, so saya persilakan Cik Fazlila untuk mulakan sharing kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Dengar. Boleh dengar jelas. Saya nak share screen ni, tapi saya tak boleh nak share screen saya lah. Saya rasa admin kena ni kot. Admin boleh tolong ni tak? Ni sebab saya tak boleh share screen ni. Okay, boleh sekejap Boleh nampak screen Okay, nampak Puan? Okay, boleh Puan. Nampak. Okay. Mulakan Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali terima kasihlah kepada pihak UMP kerana menjemput saya untuk bagi ceramah berkenaan dengan pemakanan sihat semasa pandemik. Saya Fazlila, pegawai pemakanan dari Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan Okay. Jadi sebagai pengenalan, disebabkan oleh COVID ni dan kita asyik ada PKP, jadi kebanyakannya sekarang dah mula bekerja di rumah kan. Jadi bila kita bekerja di rumah ni, kita ada lebih banyak peluang dan masa untuk makan sebenarnya kan. Dan kadang-kadang pilihan makanan kita tu mungkin sihat, mungkin tak sihat. Dan selain daripada tu, disebabkan kita berada di rumah, ada kebarangkalian jugalah kita untuk order makanan dari luar, Grab Food, Panda sebab yelah nak keluar tak boleh, mungkin lebih mudah untuk kita order makanan di luar. Dan bila disebabkan oleh PKP ni, mungkin aktiviti riadah pun dah kurang lah orang lakukan biasa kalau selalu nak beriadah akan ada apa kita kata jogging ataupun bersukan kan, tapi disebabkan oleh PKP ni ada hanya setengah aktiviti sahaja dibenarkan dan hanya kita kata secara individu. Jadi bila secara individu ni kadang-kadang dia jadi susah sikit nak bergerak kan. Okay, jadi bila ini boleh menyebabkan kita kata mendatangkan masalah kepada kesihatan bila kita kurang aktif, tapi bila kita makan lebih dia akan menyebabkan masalah berat badan lah. Okay, tapi kalau katakanlah kita buat pilihan untuk makan secara sihat ataupun sambil buat kerja kita mengudap kita kata kudapan yang sihat, ataupun kita lebih banyak memasak di rumah dan kita memilih untuk melakukan aktiviti riadah di rumah, jadi ini boleh kita kata mengawal kita punya berat badan Jadi di mana anda sekarang? Semakin ke kanan ke ataupun tengah-tengah ke? Yang ni masing-masing tahulah sebab ada orang bila time PKP dia komplain berat dia naik sebab dia banyak habiskan masa di rumah dan dia lebih banyak makan lah. Okay, alright. Jadi kalau kita ikutkan slide tak gerak. Sekejap slide tak gerak.
sekarang slide okay. Slide clear. Okey, alright, clear. okay. Alright, jadi kenapa saya duk bercerita pasal COVID, pasal apa ni, kita kata peluang untuk makan lebih banyak, sebab ada beberapa kajian dia memberi saranan lah sewaktu pandemik ni, apa yang penting adalah untuk kita pertama sekali memastikan berat badan kita di dalam julat yang sihat lah, julat yang sihat. Sebab kalau kita tengok kebanyakan kes-kes yang positif COVID selain ada masalah darah tinggi, sakit jantung, obesiti juga dah dikira sebagai faktor risiko untuk kita kata untuk jadi teruk lah jangkitan COVID tu tadi. Jadi sebab tu pentingnya untuk kita memastikan kita menjaga berat badan kita. Jadi macam mana nak jaga berat badan kita? Dia akan berbalik semula kepada amalan pemakanan yang sihat, senaman, dan satu lagi adalah waktu tidur yang tetap ataupun waktu tidur yang cukup lah. Sebab waktu tidur pun dia boleh kita kata memberi kesan kepada berat badan. Jadi berdasarkan kajian ni juga dia mendapati ada beberapa zat dan makanan yang penting lah untuk kita kata sistem pertahanan tubuh kita. Okay, antaranya adalah vitamin A, vitamin B6, B12, vitamin C, vitamin E, vitamin D, mineral seperti zinc, selenium, pengambilan air kosong dan juga kesihatan usus lah. Okay, alright, so boleh nampak slide yang ni? Tu slide masih tak bergerak. Slide dekat saranan Masih kat pemakanan. saranan Sekejap saya pun tak pasti macam mana ni. Saya dah cuba share entire video ni dia tak tu lah. Boleh nampak yang konsep keseimbangan kalori? Boleh. 4 prinsip. Nampak. Okay, so bila kita cerita pasal amalan pemakanan sihat, jadi kita kena faham dulu konsep keseimbangan kalori lah. Konsep keseimbangan kalori maksudnya apa yang kita makan. Kalau kita nak kekalkan berat badan, kena pastikan dia seimbang lah dengan yang tenaga kita keluarkan ataupun kalori yang kita bakar. Jadi kalau kita nak mengelakkan pertambahan berat badan, kita kena pastikan apa yang kita makan tu dalam kita kata julat yang sederhana, tapi kita perlu bakar lebih lah. Itu baru kita pastikan berat kita turun. Okay. So untuk yang slide ini nampak 4 prinsip amalan pemakanan sihat. Nampak. Okay, nampak Alright. So untuk 4 prinsip amalan pemakanan sihat tadi, kita kena pastikan apa yang kita makan tu seimbang. Lepas tu kuantiti yang kita makan tu adalah dalam kuantiti yang sepatutnya lah, ataupun dalam kuantiti yang sederhana. Dan kalau boleh apa yang kita makan tu perlu pelbagai. Maksudnya dalam satu pinggan kita tu ada macam-macam jenis kumpulan makanan, dan juga perlu makan pada waktu yang berkala atau waktu yang tetap. Maksudnya bukanlah sekejap-sekejap makan tak. Kalau boleh breakfast tu pada pukul contohnya pukul 7 sampai pukul 9. Pukul 10 tu dah dikira minum pagi lah. Right? Okay. So untuk makan mengikut kumpulan kalori harian, okay, yang ni macam saya cakap tadi lah, kalau boleh apa yang kita makan perlu seimbang dengan apa yang kita gunakan, ataupun kalau boleh kita kena bakar lebih lah. Okay, jadi dari segi makanan ni, dia punya pengukuran tenaga dia adalah dalam bentuk kalori jadi setiap kumpulan makanan ni dia ada nilai kalori dia sendiri. Jadi untuk karbohidrat dan protein, setiap 1 gram adalah 4 kalori lah dia punya nilai tenaga. Kalau lemak dia lebih sikit, setiap 1 gram adalah 9 kalori Okay.
Alright, jadi keperluan kalori sehari dia berbeza ya mengikut jantina. Okay, dan dia berbeza juga mengikut peringkat umur. Kita punya tahap aktiviti fizikal dan juga kita punya pekerjaan lah. Jadi kalau dia duduk office mungkin dia punya keperluan kalori dia berbeza dengan orang yang kita kata contohnya kerja buruh. Okay, ataupun orang yang sentiasa bersenam mungkin keperluan tenaga atau kalori dia berbeza dengan orang yang mungkin bersenam seminggu satu atau dua kali sahaja. Okay, jadi secara umumnya pengambilan kalori harian adalah seperti ini ya. Untuk lelaki dia lebih kurang 2000 kalori sehari, dan kalau untuk wanita antara 1007 ke 1800 kalori sehari. Okey, jadi kalau kita ambil makan lebih daripada keperluan kita dan kita tak bakar ataupun kita tak guna pun tenaga tu, dia akan disimpan sebagai lemak dan itu akan menyebabkan berat badan naik lah. Okey. Alright, jadi tadi konsep amalan pemakanan sihat yang pertama tadi adalah seimbang ya. Seimbang maksudnya kalau boleh apa yang kita makan sehari tu mengikut piramid makanan Malaysia lah. Dan untuk pengetahuan semua, kita dah update ya piramid makanan yang baru. Piramid makanan sekarang ni piramid makanan yang Malaysia 2020 di mana kalau dulu kalau kat tapak dia atau bahagian bawah tu dia adalah kumpulan karbohidrat, tapi sekarang dia dah tukar, dia dah letak sayur-sayuran dan buah-buahan di bahagian bawah sekali lah. Sebabnya kita perlu makan lebih. Jadi untuk sayur ni saranan pengambilan sehari adalah lebih ataupun sama dengan 3 sajian. Kalau buah 2 sajian. Okey, kumpulan nasi, bijirin, produk bijirin, ubi-ubian 3 hingga 5 sajian. Ikan, ayam, telur, daging 1 hingga 2 sajian, dan ditekankan juga untuk pengambilan legium ataupun kacang Okey. Susu dan produk tenusu 2 sajian, dan kena hadkan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam Dan selain pertukaran kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan, kita tambah juga pengambilan air masak atau air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Dan kalau kita tengok piramid ni sekarang ni, dia dah bagi siap-siap sukatan untuk sekali makan tu banyak mana. Kalau macam tembikar itu 1 potong, kalau ketik tu 1 biji lah. Okay. Dan kalau macam nasi 2 sendok, biskut 6 keping. Okay. Dan piramid slide tak gerak ke? Ke dah gerak? Tak gerak. Gerak tak gerak. Dekat lagi yang 4 prinsip amalan pemakanan sihat. Sekejap saya pun tak pastilah kenapa, sebabnya dah share screen ni. Entire screen ni, kalau saya share entire screen, dia tak keluar lah dia. Okay, boleh? Okay. Boleh baru betul. Boleh laju, okay sorry. Okay sorry okay sambung balik lah, start balik Tapi puan better puan buat balik yang ke belakang tadi, sebab yang slide yang puan dah jalan tu kita tak nampak. Okay, tak apa, saya start balik Okay, so tadi ni 4 prinsip amalan makanan sihat. Okay, seimbang, sederhana, pelbagai dan berkala. Okay, makan untuk keperluan kalori harian. Jadi makanan ni dia punya unit pengukuran tenaga dia dalam kalori Okay, jadi untuk setiap kumpulan makanan, zat makanan ni dia ada nilai kalori dia sendiri. Jadi karbohidrat dan protein ni dia 4 kalori untuk setiap 1 gram. Kalau lemak, dia setiap 1 gram adalah 9 kalori. Okay. Alright, jadi keperluan kalori ni macam saya cakap tadi, dia berbeza lah mengikut jantina, umur, aktiviti fizikal kita, tahap aktiviti fizikal, dan juga kita punya jenis pekerjaan lah. Okay. Alright, jadi secara umum, okay, ini adalah kita kata secara umum untuk lelaki lebih kurang 2000 kalori sehari, dan untuk wanita lebih kurang 1800 kalori sehari. Okay, jadi nanti kita akan tengok lah. Okay, jadi kalau ikut konsep makanan sihat tadi, yang pertama adalah untuk memastikan apa yang kita makan tu seimbang
Seimbang tu perlu ikut piramid makanan, dan sekarang ni piramid makanan yang baru dia dah alihkan buah dan sayur tu di bawah, kumpulan bijirin sekarang di aras yang kedua lah. Okey, dan kalau kita tengok sekarang ni saranan pengambilan sayur-sayuran adalah 3 atau lebih sajian sehari. Maksudnya setiap kali waktu makan berat tu kena ada sayur breakfast, lunch, dinner perlu ada sayur. Okey. Buah-buahan masih sama 2 hingga 2 sajian. Nasi bijirin, produk bijirin dan ubi-ubian 3 ke 5 sajian sehari. Okey. Ikan, ayam, telur, daging 1 hingga 2 sajian. Kekacang 1 sajian. Susu dan produk tunusu 2 sajian. Pengambilan lemak, gula dan garam dia tak ada specific amount tapi kita perlu hadkan pengambilan dia. Dan kita tambah juga saranan untuk mengambil air kosong 6 hingga 8 gelas sehari. Dan piramid makanan ini hanya boleh digunakan untuk orang dewasa sahaja. Dan pengambilan bilangan saja ni berdasarkan pengambilan kalori antara 1,500, 1,800 dan 2,000 kalori sehari Okay. Dan kalau kita tengok ni dia dah siap-siap lah saiz sajian, satu sajian tu berapa banyak. Okay. Nasi 2 sendok, biskut tu dalam 6 keping. Okay. Kalau macam susu dan produk tunusu tu susu 1 gelas, yogurt dalam 2 cup, 2 cawan yogurt tu. Okay. Alright, sayur-sayuran lebih kurang 1 cawan untuk 1 sajian lah. Okay. Alright, jadi pada piramid makanan Malaysia tadi kita boleh pindahkan pula pada pinggan sihat Malaysia lah. Okey, sebab piramid makanan ni dia adalah saranan pengambilan untuk 1 hari, untuk satu hari kita makan. Okey, dan pinggan sihat ni adalah untuk 1 kali makan. Jadi pinggan sihat Malaysia ni mungkin dah biasa dengar, suku-suku separuh. Suku pinggan adalah nasi, mi, roti, bijirin dan produk bijirin. Suku lagi adalah protein, separuh pinggan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kalau kita boleh ikut pinggan sihat Malaysia ni, satu pinggan tu anggaran dia lebih kurang 400 ke 500 kalori untuk satu waktu makan. Okay. Alright, jadi kalau kita tengok kumpulan yang pertama adalah kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay, yang ini adalah sumber fitokimia yang bagus untuk kesihatan jantung, dan juga kumpulan sayur-sayuran buah-buahan ni dia ada serat atau fiber yang boleh mencegah sembelit untuk kesihatan jantung dan juga untuk kita kata sistem pertahanan tubuh lah. Okay, alright. Jadi kalau kita tengok kat sini, macam saya cakap tadi, pengambilan sayur-sayuran tu perlu lebih daripada 3 sajian sehari. Okay, dan kalau sekali makan sayur lebih kurang 4 sudu sayur, ataupun kalau kita pakai cawan setengah cawan, kalau pakai sendok 1 sendok lah, dan kalau sayur ulam lebih kurang 1 cawan ulam Okay, alright. Kalau buah-buahan, okay, buah-buahan ni 2 sajian sehari. Apple, oren, pisang, buah lime, buah pear, satu sajian adalah 1 biji. Petik tembikai nanas, tembikai susu lebih kurang 1 potong untuk 1 sajian. Jambu separuh biji, 1 sajian. Alright, kalau buah nangka atau cempedak lebih kurang 4 ulas. Durian 2 ulas sahaja. Okey, rambutan lebih kurang 6 biji. Kalau anggur 8 biji lah. Yang ni sukatan untuk 1 kali makan. Kenapa buah perlu bersukat? Sebab buah pun walaupun kita kata dia ada khasiat ataupun ada kebaikan untuk kesihatan, tapi dia masih ada gula lah. Bila dia ada gula tu dia ada kalori. Okey. Macam saya cakap tadi, buah-buahan dan sayur-sayuran adalah sumber serat dan sumber serat ni dia penting untuk kita punya perlawasan, kesihatan jantung dan juga untuk sistem pertahanan tubuh. Okey, dan saranan pengambilan serat sehari adalah antara 20 ke 30 gram sehari. Jadi kalau kita makan roti bijirin penuh roti whole grain yang plastik hijau tu, dia punya anggaran serat dia untuk 2 keping lebih kurang 4 gram. Jadi kalau macam kekacang kekacang adalah sumber serat yang baik. Sebab tu kita sarankan untuk ambil legume atau kekacang tadi. Okey, so lebih kurang 1 cawan tu lebih kurang 15 ke 12 gram. Okey, oat 1 cawan lebih kurang 3.8 gram.
Alright, bayam 5.4 gram untuk satu cawan, dan kalau buah jambu batu setengah biji lebih kurang 8 gram. Okey, jadi kalau kita boleh cukupkan pengambilan sayuran dan juga buah-buahan serta kita punya tingkatkan pengambilan ke kacang, kita boleh cukup pengambilan serat satu hari lah. Okey, alright. Jadi kumpulan kedua adalah kumpulan bijirin, nasi, mi, roti, ubi-ubian. Okey, yang ini adalah sumber tenaga utama karbohidrat, di mana kalau boleh daripada 1,800 atau 2,000 kalori sehari tu 55 hingga 70% tenaga datang daripada karbohidrat, sebab badan ni dia prefer karbohidrat berbanding protein dan lemak untuk dia bekalkan tenaga. Sebab kalau dia gunakan protein atau lemak, dia akan hasilkan bahan sampingan yang lain lah, yang mana boleh lama-lama boleh kita kata ada risiko pada kesihatan tubuh. Okay, jadi selain sebagai sumber tenaga utama, nasi, mi, roti, bijirin ni adalah sumber serat juga. Terutama kalau kita ambil yang macam oat ataupun produk yang bijirin penuh dan juga dia sumber vitamin B. Vitamin B dan juga dia ada zat besi, magnesium dan selenium lah. Okay, alright. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia adalah sukatan pengambilan untuk satu kali makan. Jadi kalau nasi tu 2 sendok lah untuk satu kali makan. Kalau bubur lebih kurang 2 cawan. Kalau mi, kuih tiaw 2 sendok. Bihun boleh lebih sikit dalam 3 sendok. Bijirin cornflakes ataupun kuku crunch 1 cawan. Keledek lebih kurang 2 biji saiz sederhana. Ubi pun 2 biji saiz sederhana. Roti 2 keping. Kalau roti whole grain pun sama, masih 2 keping sebab dia punya berat karbohidrat dia sama. Apa yang beza roti putih dengan roti bijirin penuh adalah dia punya kandungan serat dia. Okey, dan kalau biskut cream cracker lebih kurang 6 keping lah untuk satu kali makan. Okey. Alright, jadi untuk kumpulan yang ketiga, kumpulan ikan, ayam, daging, telur dan kekacang. Okey. Kita kata satu hidangan ataupun satu kali makan adalah lebih kurang inilah, macam satu ayam, satu ketul. Kalau ikan kembung saiz sederhana 1 ekor. Kalau daging daging tanpa lemak 1 keping saiz kotak mancis tu. Okey, sebab dia adalah sumber lemak tepung, dan kita sarankan untuk lebihkan pengambilan daging putih lah, contohnya ayam ataupun ikan. Alright, ikan bilis lebih kurang 2/3 cawan. Okey, ataupun 5 sudu makan tanpa kepala sebab kepala dia ada banyak kolesterol sebenarnya. Okey, kalau telur ayam 2 biji. Kekacang kalau macam kacang panggang lebih kurang 1,5 cawan. Kalau macam kacang kuda tadi lebih kurang 1 cawan lah untuk satu kali makan. Tempe dan tahu pun boleh gantikan ikan dan ayam, tapi kena ambil lebih lah. Kalau macam tempe tu lebih kurang 2 keping. Tahu pun sama 2 keping Okay. Alright, jadi ini adalah sumber protein, sumber vitamin B yang mana penting juga tadi untuk sistem pertahanan tubuh. Zat besi untuk kita punya darah. Zinc pun untuk pertahanan tubuh. Kacang, macam kacang panggang, soya, tempe, tahu adalah sumber serat dan juga sumber magnesium untuk tulang. Okay. Jadi seterusnya kumpulan keempat adalah susu dan produk tenusu. Dia ada, kita kata susu dan produk tenusu ni adalah sumber protein dan juga sumber kalsium lah untuk tubuh. Dan dia ada vitamin D yang dah ditambah. Vitamin D ni kalau perasan tadi pun penting untuk sistem pertahanan tubuh, dan juga dia adalah sumber potasium untuk kita kata pengawal aturan tekanan darah yang baik Okey. Jadi kalau susu pengambilan dia adalah 1 gelas. Okey. Kalau keju 2 keping sebenarnya, yang ni yang lama Kalau ikut yang baru 2 keping keju. Kalau susu tepung lebih kurang 4 sudu makan untuk dibancuh. Susu sejat 2/3 cawan. Yogurt lebih kurang 2 cawan 2 cawan yang biasa kat kedai tu. Okey. Dan selalu orang tanya ada beza tak susu penuh krim, lagi susu apa susu segar Okey. Susu segar dengan susu penuh krim ni beza dia tak banyak sangat, cumanya dari segi dia punya tarikh tamat tempoh lah. Biasanya susu segar ni dia lebih cepat berbanding susu penuh krim.
Okay, dan biasa kalau yang paling banyak beza adalah susu penuh krim dengan susu rendah lemak. Okay, susu penuh krim dengan susu rendah lemak ni apa yang beza adalah dia punya kandungan protein dengan dia punya kandungan lemak dia. Okay, susu rendah lemak biasanya lemak dia lebih rendah tetapi kandungan karbohidrat dia lebih tinggi berbanding susu penuh krim. Okay, jadi terpulang pada masing-masing nak ambil susu apa, tapi yang penting satu hari tu ada sekurang-kurangnya 2 sajian susu atau produk tersusu lah. Okay, tapi kalau kata nak turunkan berat badan, mungkin boleh cuba ambil susu rendah lemak sebab dia punya kandungan kalori dia lebih rendah sebab dia punya kandungan lemak dia lebih rendah. Dan satu lagi orang biasa tanya susu tin, susu pekat manis Sebenarnya susu pekat manis tu dia bukan susu, dia adalah krema manis. Nak cari susu pekat manis betul-betul sekarang dah susah sebab kebanyakan yang ada kat pasaran tu adalah krema manis. Dia punya kandungan susu dia sangat rendah, dia tak boleh letak pun perkataan susu tu pada label. Dia ada lebih banyak kita kata lemak sayur dan juga gula lah sebenarnya. Dan dia bukan kategori susu dan produk tersusu. Kalau susu sejat, susu cair dia ada kandungan susu dan dia adalah kategori susu dan produk tersusu. Okay. Alright, so tadi dah tengok kumpulan makanan. Jadi ini adalah contoh menu dengan konsep pinggan sihat lah. Jadi contoh kalau kita breakfast nak makan roti, boleh ambil roti 2 keping, roti bijirin penuh dan kita perlu ada protein lah. Nak letak telur goreng ke ataupun nak letak tuna ke. Yang penting perlu ada protein supaya kita boleh kenyang lama sikit. So kalau makan roti sekadar sapu pelanta ataupun jam, memang dia takkan kenyang lama lah walaupun roti tu berserat Okay, dia perlu ada protein dan juga dia perlu ada sayuran lah. Contoh salad, timun ataupun tomato dan kalau boleh lengkapkan dengan buah lah, terpulang nak makan pisang ke, betik ke, apple ke. Jadi kita kata dia ikut konsep pinggan sihat dan kita cukup lengkapkan dengan pengambilan susu. Okay, ataupun nak ambil kopi ke, teh ke boleh tapi tanpa penggunaan susu krema manis lah ataupun minimumkan penggunaan gula. Jadi satu set ni dah lebih kurang 500 kalori. Okay. Alright, jadi contoh kalau kita makan chapati, okay, chapati jadi chapati pun kita boleh ikut konsep suku-suku separuh. Okay, kita lengkapkan protein dengan kuah dal sebab kekacang dal adalah kekacang dan dia adalah sumber protein. Okay, dan kita tambahkan sayur kubis dan lengkapkan dengan buah beserta dengan air teh. Kenapa chapati bukan roti canai? Sebab chapati dia punya penggunaan minyak dia kurang Chapati ataupun thosai lah kita boleh gantikan. Okay, dan kalau satu set ni dah lebih kurang 430 kalori. Okay, jadi selain daripada tu kalau macam mi pun boleh kita buat suku-suku separuh. Okay, mi, lepas tu kita ada isi ayam, lebihkan sayur-sayuran, sawi, toge, cili. Kita lengkapkan dengan tembikai dan kita tambah air kosong. Jadi satu set ni dah 350 kalori kalau kita ambil okay, dan ini adalah set nasi lah. Okay, set nasi biasa kita tahu, biasa orang tahulah suku-suku separuh kan. Okay, jadi kalau set nasi ni dah baru 470 kalori. Sebab tu saya cakap kalau kita boleh ikut pinggan sihat tu, kita pengambilan kalori sehari tu dalam julat 400 ke 500 kalori. Dan tengok juga kalau kita ambil kuah yang bersantan, masak lemak, mungkin akan lebih sikit lah kat situ. Jadi kalau nak ambil kuah lemak tu kena beringat. Kena kita kata elakkan banjir lah ataupun pilih kuah yang cara masakan lebih sihat. Contohnya singgang ataupun rebus, asam pedas. Okay, sebab dia punya nilai kalori dia lebih rendah. Okay, jadi tadi saya ada sebut vitamin dan mineral yang penting untuk pertahanan badan. Jadi kita akan tengok sumber-sumber vitamin dan mineral kat mana kita boleh dapat. Okey, contoh yang pertama sekali adalah vitamin A. Vitamin A ni keperluan dia sehari hanyalah 600 mikrogram. Mikrogram tu sikit je, tak banyak pun. Okey, dan kalau kita tengok vitamin A ni dia ada 2 jenis. Satu retinol, satu carotenoid. Retinol ni kebiasaannya daripada sumber haiwan. Okey, carotenoid ni biasanya daripada sumber tumbuhan. Sumber tumbuhan ni kebiasaannya di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna oranye, kuning dan merah. Okey, itu adalah sumber vitamin A.
Okay. Dan vitamin A ni fungsi dia sebenarnya dia adalah sebagai antioksida sebenarnya. Dia akan melawan radikal bebas dalam badan. Dan juga itu yang dia berfungsi juga untuk pertahanan badan. Okay. Jadi kalau kita tengok kalau paling tinggi adalah retinol ni daripada organ dalaman hati ayam, hati lembu. Okay. Telur ayam dan telur itik juga adalah sumber vitamin A yang baik. Okay. Dan kalau carotenoids biasa paling tinggi adalah sayur cekur manis, lada benggala merah ada benggala merah. Selain daripada tu lobak, keledek, sayuran berwarna jingga dan juga buah-buah yang berwarna jingga ataupun kuning lah. Okay. Alright, ini contoh sumber untuk vitamin A. Yang seterusnya adalah vitamin B6 Vitamin B6 keperluan sehari lebih kurang 1.3 miligram. Okey, kebiasaannya dia ada dalam protein. Contohnya paling tinggi dalam tuna, daging, okey, dan juga sumber ke kacang, lentils okay, dan juga soya. Lentils ni dia macam kacang dal tu, dia kacang yang lepe. Itu lentils okey. Alright, so untuk vitamin B12 keperluan sehari lebih kurang 4 mikrogram sahaja. Yang ini dia banyak dalam protein juga. Okey, paling tinggi dalam kerang lah. Okey, dalam kerang, tiram, kupang, hati dan juga dalam ikan kembung sebenarnya. Jadi kalau kita kata memang protein tu kita perlu untuk setiap kali waktu makan untuk memastikan kita dapatlah semua vitamin ni tadi Okay. Alright, so vitamin C kebiasaannya banyak dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Keperluan sehari hanyalah 70 mg sahaja. Okey, dan kalau kita makan jambu batu tu, okey, jambu batu setiap 100 gram dia dah dapat 152 mg vitamin C. Okey, betik pun sumber vitamin C yang baik, serta limau lah. Limau pun sumber vitamin C yang baik. Selain itu, sayur daun hijau seperti pucuk ubi, cekur manis, kailan pun dan juga lada benggala adalah sumber vitamin C yang baik. Brokoli pun kita boleh ambil. Okay, right. So untuk vitamin E, okay, vitamin E ni biasanya dia dah banyak dalam minyak dan juga ke kacang. Okay, vitamin E dia sama macam vitamin A dan vitamin C, dia adalah antioksida juga. Dia tiga tu adalah vitamin yang kita kata penting untuk melawan radikal bebas dalam badan. Okay, jadi untuk lelaki pengambilan dia lebih sikit 10 mg, kalau untuk perempuan 7.5 mg. Jadi untuk vitamin E dia ada dua jenis, tocopherol dan tocotrienols. Biasa paling tinggi dalam minyak soya, minyak canola, minyak sawit olin okey, kacang badam, kacang tanah. Ini adalah sumber vitamin E, tocopherol. Kalau tocotrienols ni biasa dia banyak dalam minyak sawit olin merah dan juga minyak sawit olin. Okey, jadi siapa cakap minyak sawit tak sihat, sebenarnya sihat, cuma sebab kandungan lemak tepu dia, jadi kita perlu kita kata hadkan pengambilan lah. Okey, alright. So seterusnya adalah vitamin D. Okay, vitamin D ni kita kata selain daripada makanan, sebenarnya vitamin D ni kita boleh, dia ada pada kita punya lapisan kulit. Dia ada pada lapisan kulit tapi dia perlu diaktifkan melalui sinaran matahari sebenarnya. Okay, dan keperluan satu hari adalah lebih kurang 15 mikrogram. Okay, biasanya banyak dalam sumber haiwan paling tinggi dalam salmon. Okay, ikan kembung pun ada, sardin, telur dan juga susu yang telah difortifikasi lah. Okay. Seterusnya zinc. Okay, zinc keperluan untuk lelaki 6.5 mg dan untuk perempuan lebih kurang 4.7 mg. Yang ni pun sama, lebih banyak dalam sumber protein hati, organ dalaman, daging dan juga ke kacang. Yang ni paling tinggi. Kalau bijirin penuh, contohnya macam jagung, bali, maksudnya bijirin yang tak diproses, kita kata dia punya kulit luar dia tu masih ada. Jadi dekat situ dia banyak zinc lah, sebab tu kita sarankan untuk ambil produk makanan yang bijirin penuh. Selain daripada serat, kita kata untuk zinc jugalah, untuk zat yang ini Okay. Right, dan last sekali adalah selenium.
Okay, selenium yang ni zat yang jarang orang dengar lah, tapi sebenarnya dia penting. Dia penting untuk pertahanan tubuh juga. Tapi keperluan dia sikit, 32 mikrogram untuk lelaki, 25 mikrogram untuk perempuan. Yang ini paling tinggi biasanya dalam sumber haiwan, hati hati, daging kambing, okay, siapa yang suka makan kambing tu, okay, kembung, ikan kembung dan juga ikan bilis lah. Yang ini adalah sumber selenium daripada haiwan. Dan juga kacang seperti gajus, produk biji penuh, kacang dal, okay. Jadi sebenarnya makanan-makanan ni sebenarnya kita kata bukanlah makanan yang istimewa pun, benda yang biasa kita jumpa kan. Cuma kita kena pastikan dalam satu hari tu perlu ada jenis-jenis makanan seperti ini dan perlu berbagaikan jenis-jenis makanan yang tadilah. Okey, jadi selain daripada vitamin dan mineral tadi, yang penting juga adalah kita kata kesihatan usus. Sebab kesihatan usus ni dia sangat berkait rapat dengan pertahanan tubuh. Dan seperti yang kita biasa dengar kan, probiotik. Okey, probiotik ni dia adalah bakteria ataupun mikroorganisma hidup yang dia duduk dalam kita punya usus besar. Yang dia akan bagi manfaat kesihatan kalau kita ambil dalam jumlah yang secukupnya. Okey, dan fungsi bakteria ni tadi ataupun organisma ni tadi dia adalah untuk kita kata dia bantu cerna makanan yang tak terhadam. Biasanya ada sumber serat yang badan tak boleh nak hadam, dia akan gunakan sumber serat itu tadi dan dia bantu cernakan. Okey, dan dia bantu untuk penghasilan vitamin B12 tadi, B12 untuk pertahanan tubuh. B9 ni folik dan juga untuk vitamin K lah. Ni vitamin K ni untuk kita kata pembekuan darah, dia berfungsi dalam pembekuan darah. Dan juga probiotik ni dia bantu dalam fungsi usus di mana dia bantu juga kita punya proses perlawasan. Okey, mana yang susah nak buang air besar ataupun biasa siapa yang ada kita kata diarrhea kan. Sebab tu kita sarankan untuk ambil produk-produk yang ada probiotik. Okey. Dan probiotik ni juga dia berperanan dalam sistem pertahanan tubuh lah. Dia akan bantu badan kesan mana satu bakteria baik, mana satu bakteria mikroorganisma jahat, dan dia bantu untuk baiki kita punya gut barrier lah. Maksudnya kita punya usus, kita kata pertahanan usus tu tadi. Okey, dan biasanya probiotik yang kita biasa dengar adalah daripada spesies Lactobacillus dengan Bifidobacterium. Okey, dan biasanya dijumpai di dalam produk terusu yang dah kita kata fermented contohnya macam minuman susu berkutur, yogurt, kimchi apa lagi macam tapai, itu adalah dalam tu dia ada probiotik. Okey, dan prebiotik pula adalah sumber makanan kepada probiotik. Bakteria ni tadi dia akan guna prebiotik untuk jalankan fungsi dia tadi. Okey, dan makanan yang kita kata sumber prebiotik adalah bawang putih, pisang fructo-oligosaccharide ataupun FOS dan juga galacto-oligosaccharide GOS. Yang tu dia biasanya ada dalam asparagus, kacang, brokoli Okey, dan kalau perasan sebenarnya FOS, GOS ni banyak dalam susu anak. Biasa kalau ada anak-anak yang ada masalah untuk penghadaman, ada susu khas dia akan tambah FOS dengan GOS sebab dia adalah prebiotik yang membantu untuk kita kata kesihatan usus tadilah. Okey. Alright. Jadi selain daripada tu disarankan juga untuk meningkatkan pengambilan air kosong. Okey, 8 gelas sehari 8 gelas sehari. Yang ni adalah timing dia bila nak minum, pagi selepas bangun tidur, semasa sarapan. Okey, waktu minum pagi pukul 10, kemudian waktu makan tengah hari pukul 1, minum petang pukul 3, sewaktu bersenam pukul 5, semasa makan malam pukul 8 dan juga sebelum tidur lah pukul 10. Ini adalah kita kata contoh saranan pengambilan air masak sehari. Okey, dan kenapa air masak perlu minum banyak? Sebabnya dia tak ada kalori, zero kalori, dia tak ada pengawet ataupun pewarna. Dia akan bantu untuk gantikan cecair tubuh yang hilang. Dia bertindak juga sebagai pengangkut zat dalam badan dan juga dia bantu untuk proses pembuangan sisa badan.
Selain itu dia juga bantu untuk mengawal suhu badan. Jadi 6 ke 8 gelas sehari ni dia bersamaan dengan 2 liter air masak lah. Okay. Jadi macam mana nak pastikan kita cukup pengambilan sehari? Okay. Yang pertama sekali kena pastikan kita bawa ataupun ada di mana-mana sahajalah air masak tu. Kalau kat rumah tu sediakan sebotol depan mata. Dia bila kalau air tu tak ada depan mata, kadang-kadang kita tak terfikir nak minum pun kan. Bila dah haga baru cari. Okay. Dan sediakan air masak tu di mana-mana. Okay. Tukar daripada air manis, lebih baik ambil air masak. Terutama waktu makan tengah hari kan biasanya ada orang yang suka minum air sirap, teh ais kan. Jadi tukarkan, ambil air kosong. Okay, dan kalau kita beriadah ataupun melakukan aktiviti fizikal, contohnya ada jogging ke, ada berkebun ke, untuk menggantikan air yang hilang, tambahkan 1 botol kecil air masak Okay. Alright, so seterusnya kena pastikan pengambilan lemak, minyak, gula dan garam ni dihadkan. Okay, kurangkan makanan bergoreng, berminyak, minuman manis, serbuk berperisa dan makanan berproses. Sebabnya gula dan minyak ataupun lemak ni boleh menyebabkan pengambilan kalori yang berlebihan dan meningkatkan berat badan. Manakala garam pula dia boleh meningkatkan risiko pada penyakit tekanan darah tinggi lah. Okay, jadi untuk yang pertama adalah jenis-jenis lemak. Kalau kita tengok lemak ni dia ada beberapa jenis lemak tepu, lemak trans dan lemak mono tak tepu serta poli tak tepu. Okay. Lemak tepu ni biasanya orang cakap lemak jahat lah. Okay, sebabnya dia meningkatkan risiko penyakit jantung. Biasanya dia ada dalam sumber haiwan makanan sumber haiwan seperti daging, keju, apa lagi susu lah, okay. Tapi walaupun kita kata dia lemak jahat, kita masih perlukan juga lemak ni lah sebabnya lemak ni dia berfungsi untuk mengangkut vitamin yang contoh vitamin vitamin larut lemak contoh vitamin larut lemak adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Perlukan lemak ni. Ayolah bawa balik. Masa tahu bawa. Seterusnya lemak trans. Lemak trans ni biasa di dalam produk kita kata pastry lah, produk goreng margarin. Yang ini dia biasanya dalam lemak sayur yang telah dibekukan. Okey. Dan dia lemak trans ni dia meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga kanser Okey. Seterusnya lemak mono tak tepu dan poli tak tepu. Okey, yang ini adalah kategori lemak yang sihat yang badan perlu. Okey, dia membantu untuk tingkatkan kolesterol baik dan juga dia membantu menurunkan kolesterol jahat. Okey, jadi sumber dia adalah ikan-ikan yang berlemak seperti salmon, ikan kembung, ikan sardin kekacang, okey, dan juga minyak sayuran lah. Okey. Alright. So selain lemak tadi, kolesterol pun adalah satu kategori lemak dan kolesterol ni hanya dijumpa dalam sumber haiwan. Sumber tumbuhan dia tak ada kolesterol, jadi lemak minyak sawit tak ada kolesterol tapi dia ada lemak tepu. Kolesterol boleh minyak. Tapi dia ada lemak tepu. Lemak tepu. Kolesterol. Okay. Kolesterol ni sebenarnya badan kita dia boleh hasilkan sendiri, jadi dia tak perlu pun dalam sumber luar, tapi kita tak boleh nak lari lah sebab dia memang ada dalam sumber-sumber haiwan ni tadi. Dan biasa yang paling tinggi adalah organ dalaman organ dalaman, telur, ikan bilis, okay. Sebab tu kalau tengok tadi vitamin yang larut lemak ni kebiasaannya dia tinggi adalah antara makanan yang sama macam tinggi kolesterol, macam hati, ikan bilis, telur sebab vitamin larut lemak ni dia perlukan lemak ni untuk dia diangkut. Tapi boleh ambil, cuma kena kita kata hadkan pengambilan dia lah, jangan berlebihan. Okay. Alright. Jadi kalau boleh kurangkan pengambilan makanan yang bersalut tepung. Okay, sebabnya kalau dia dah goreng lepas tu dia salut tepung, dia akan menyerap lebih kurang 3 sudu kecil minyak lah.
Dan kalau satu sudu minyak, satu sudu kecil minyak tu dia dah bersamaan dengan 45 kalori. So kalau 3 sudu kena kali 3 lah dia punya kadar penyerapan minyak dia tu. Okay, dan contoh macam ayam celup tepung kan, kalau satu ketul tu dah lebih kurang 200 kalori lah. Okay, itu ayam saja, tak cerita nasi lagi. Okay, kalau tengok nasi, nasi goreng dengan nasi putih kalau lebih kurang 3 ke 4 sendok tu nasi goreng dah 500 kalori, kalau nasi putih dah baru 200 lebih lah, beza hampir separuh Okay, jadi kena buat pilihan yang bijak lah, terutama kita kata untuk makanan-makanan yang tinggi lemak ni tadi Okay, alright. Dan kalau boleh waktu kita masak tu cuba buangkan kulit pada daging ataupun pada ayam ubah cara masakan, sama ada gunakan santan yang cair ataupun gantikan dengan susu lah, susu ataupun yogurt Okay, kurangkan pengambilan makanan bersantan, daripada ambil mi kari mungkin lebih baik ambil kita kata mi sop ataupun mi tom yum Okay, dan untuk pengetahuan kalau kita biasa makan banjir contoh macam kalau kuah bersantan tu kalau kita cedok 5 sudu kuah saja dah 200 kalori. Itu boleh cerita ayam dia lagi lah. Jadi perlu berhati-hati Okay. Alright. So seterusnya makanan yang tinggi garam. Okay, biasa-biasanya yang tinggi garam ni adalah sos perasa lah. Kicap, sos tomato, sos cili, MSG MSG, cube perasa, ekstrak daging, salad dressing mayonnaise, Thousand Island. Ini biasanya adalah kita kata makanan terproses lah. Biasanya memang dia akan tinggi kandungan garam. Okay, dan kalau ikut sebenarnya pengambilan garam sehari lebih kurang satu sudu kecil ataupun 5 gram. Okay, dan pengambilan sodium tu lebih kurang 2000 mg sehari. Yang ni termasuk yang tersembunyi lah sebab garam ni dia wujud secara semula jadi memang tak boleh nak lari, cuma apa yang kita boleh buat kita kena hadkan pengambilan benda-benda yang perasa ni tadilah, sos, kicap, sebut perasa. Okay, yang ini adalah dalam makanan yang terproses, bijirin, makanan dalam tin, makanan yang telah diasinkan ikan masin, telur masin, soda sebut benaik, sodium bikarbonat kan, soda bikarbonat, itu semua adalah kita kata garam yang tersembunyi. Okay, dan kalau boleh hadkan pengambilan dia. Contoh kalau masa kita ambil ikan masin, elakkanlah ambil telur masin, salah satu sahaja Okay. Alright. Selain daripada tu, inilah kerepek kekacang yang bergoreng, biasanya yang dah pack siap-siap kan daripada pasar raya tu, kebiasaannya memang tinggi garam dan juga bergoreng lah, yang mana yang ni boleh menyebabkan peningkatan kalori sehari. Jadi cuba hadkan pengambilan. Okay, kadang-kadang kalau buat kerja kat rumah ataupun tengok TV kan tak perasan sebalang tu kadang-kadang boleh habis. Okay, sebab kalau tengok kalau kita ambil satu piring kerepek ubi pedas dia punya nilai kalori dia 300. 300 tu dah lebih kurang macam kita makan nasi 3 sendok lebih kurang Okay, jadi benda tu tak kenyang pun tapi dia menyumbang kepada pengambilan kalori sehari. Okay, cuba hadkanlah pengambilan. Dan pengambilan makanan tinggi garam ni boleh menyebabkan berat badan naik sebab kalau kita tengok bila kita makan makanan yang bergaram ni dia akan buat kita rasa dahaga dan kita akan cari air lah. Kalau kita cari air masak okey, tapi bimbang bila kita cari air manis, air gas yang mana secara tak langsung boleh menyebabkan peningkatan pengambilan kalori dan boleh menyebabkan berat badan naik. Dan makanan yang bergaram tu sendirilah biasanya memang tinggi kalori dan juga boleh meningkatkan berat badan lah. Okay. Alright, jadi bila kita cerita pasal garam, saya nak kena sentuh sikit lah tentang garam beriodin. Sebabnya bermula tahun ni garam-garam yang dijual di pasar raya di kedai runcit, semuanya perlulah garam yang ada iodin. Okay, apa itu garam beriodin? Garam beriodin adalah garam yang dah ditambah dengan zat iodin ni. Sebab kita nak cegah iodine deficiency lah. Okay, dan iodin ni sebenarnya dia wujud secara semula jadi. Biasanya banyak dalam ikan lah, ikan laut dalam. Okay, tapi sebab kita nak
Bila kita buat kajian beberapa tahun ke belakang, kita dapati pengambilan iodin tu dah semakin kurang. Jadi cara lain untuk memastikan penyakit iodin ni dicegah adalah kita memastikan garam-garam yang digunakan adalah garam beriodin. Okey, fungsi dia adalah untuk mengawal atau metabolisme, kita kata untuk pembesaran dan perkembangan tubuh lah. Dan juga dia penting untuk pembentukan hormon thyroxine, hormon thyroid dia sangat penting. Jadi kalau kurang hormon ni dia akan ganggu pembesaran lah, dan boleh untuk kanak-kanak dia boleh menyebabkan masalah, kita kata boleh mengganggu dia punya sistem reproduksi dia. Okey, dan macam saya cakap tadi, sumbernya biasanya dalam makanan laut dalam lah, contohnya ikan, seaweed Okay. Dan penggunaan garam iodin ni dia lain sikit daripada garam biasa, sebabnya kita perlu tambahkan garam iodin ni selepas kita tutup api, sebab iodin ni dia mudah meruap. Jadi perlu pastikan lepas tutup api baru tambah, dan perlu tutup kuali ataupun periuk tu lepas dah masuk garam, sebab kita nak pastikan zat iodin tu kekal dalam makanan. Okey, dan cara penyimpanan dia perlu dalam kawasan yang gelap dan jauh daripada haba lah. Okey. Right. Okay, so tadi kita garam, ni adalah berkenaan dengan gula. Okey. Jadi untuk gula, satu hari saranan pengambilan tidak melebihi 50 gram ataupun bersamaan dengan 10 sudu kecil. Okey. Alright. Jadi gula ni dia bukan sekadar glukosa sahaja ataupun sukrosa, dia ada banyak nama lain. Okey, laktosa pun gula, tapi laktosa tu adalah gula di dalam susu. Fruktosa tu adalah gula buah Okey, dah biasa kalau makanan terproses, makanan dalam paket, minuman dalam paket, dia kan ada nama-nama yang lain lah. Contohnya macam golden syrup, ini biasa baking icing sugar, caramel, mana yang suka caramel macchiato kan? Okey, caramel tu sendiri adalah gula. Okey, molasses, sekarang ada trend ada jual cube-cube kan, cube-cube yang ada untuk kesihatan, dia sebenarnya masih gula nak ambil boleh, tapi kena ingat dia adalah gula dan dia bukan adalah minuman kesihatan, dan perlu berpada-pada. Okey, barley malt, corn syrup ni biasa banyak dalam gula lah, dalam minuman. High fructose corn syrup pun banyak dalam makanan dan minuman. Sorbitol yang ini biasa dalam gula-gula untuk kita kata untuk nafas yang segar tu, macam eclipse, itu dia ada banyak, ada sorbitol tu adalah gula juga. Maltodextrin yang ni pun biasa ada dalam produk makanan. Okey, dextrose, madu pun adalah kategori gula sebenarnya, cuma dia lebih baik sebab dia ada zat lah berbanding gula semata-mata Okey. Right. Jadi untuk kandungan gula, kalau kita tengok kebanyakan kuih-kuih kat Malaysia ni memang banyak gula lah. Okay, jadi kalau boleh cuba hadkan pengambilan kuih-kuih yang manis. Okay, kalau macam biko ubi tu kalau satu potong pun dah lebih kurang 4 sudu dah kita makan. Itu satu, kalau kita beli RM1, habis dah pengambilan gula sehari Okay, jadi cuba elakkanlah pengambilan kuih-kuih yang tinggi gula. Boleh nak makan boleh, cuma pilih yang kurang gula lah. Contohnya macam apam ke, kuih lapis ke. Okay, right. Ini adalah kandungan gula dalam minuman. Biasa yang paling tinggi adalah air gas lah. Air gas dan juga air isotonik air isotonik ni dia memang tinggi gula, dan sebenarnya untuk orang yang tak aktif dia tak perlu pun ambil air isotonik. Air isotonik ni dia adalah untuk orang yang memang sangat aktif dan untuk menggantikan kita kata air dan juga zat yang dihilang waktu dia beriadah ataupun bersenam tu. Okey. Air kotak pun tinggi juga gula dia, lebih kurang 5 sudu. Okey. 3 in 1 air dalam bancuan 3 in 1 tu pun ada gula sebenarnya, 2 sudu lah. Okey. Jadi elakkan penambahan gula lagi dan juga elakkan penggunaan krema manis lah. Okey, untuk mengawalkan kita kata pengambilan gula sehari. Dan kalau boleh hadkan kepada 1 sudu sahaja untuk 1 cawan air. Okey, elakkanlah Milo tabur apa benda lagi teh boba sekarang kan banyak kan.
Jadi benda-benda tu adalah kita kata menyumbang kepada pengambilan kalori sehari yang kita tak sedar boleh menaikkan berat badan. Sekarang ni pun sebelum tahun lepas tahun lepas trend buat dalgona kan. Dalgona tu pun sebenarnya dia pakai banyak gula lah. Dia pakai banyak gula dan satu cawan tu pun kalau kita minum memang tinggi kalori dia. Okay. Jadi seterusnya kalau boleh kita pastikan kita bacalah maklumat pada panel pemakanan, sebab kat panel pemakanan ni dia ada banyak maklumat yang kita boleh dapat berkenaan gula, garam, kandungan makanan, senarai ramuan, okey, dan dia boleh bantu kita bezalah mana produk yang banyak gula, mana yang rendah gula, okey. Dan sekarang ni kalau perasan dekat produk-produk makanan atau minuman dia dah ada logo ni logo HCL ataupun logo pilihan lebih sihat. Okay. Yang ini dia bukanlah nak kata makanan tu sihat, tak. Tapi sebenarnya kita kata makanan tu adalah pilihan yang lebih sihat. Contoh kan macam kalau orang selalu cakap kenapa air isotonik tu boleh dapatkan sedangkan dia banyak gula. Okay. Kalau kita tengok contohnya air isotonik ni dia ada banyak jenama. Okay, kalau satu jenama tu dia dapat logo HCL ni, maksudnya dia mematuhilah syarat-syarat untuk dia dapat logo tu. Syarat dia perlu rendah gula dan juga rendah kalori. Jadi maksudnya air isotonik jenama A ni kalau dia ada logo HCL, maksudnya gula dia rendah berbanding yang tak ada logo tu. Jadi kita boleh mudahlah nak buat pilihan tanpa perlu tengok label kat belakang sebab kadang-kadang tak sempat kan. Okay. Jadi itu fungsi logo ni, dia memberi pilihan kepada kita. Okay. So kalau kadang-kadang ada untuk yang rendah lemak, so kalau dia rendah lemak dia boleh dapat logo HCL, rendah garam, okay. Right. Dan juga dia tinggi serat lah, dia pun boleh dapat HCL ni. Okay. Alright, so dia ada dua warna lah, sama ada warna merah ataupun warna hitam. Dan dia ada kriteria tadilah yang dia perlu patuhi dan berapa kita kata berapa persen dia perlu patuhlah. Okay. Right. So dah habis kita pasal makanan. Okay, so yang penting sekarang ni satu lagi adalah perlu aktif secara fizikal setiap hari. 30 minit senaman 4 hingga 5 kali seminggu lah. Okay, ataupun 150 minit seminggu. Okay, kenapa perlu aktif bersenam? Yalah untuk kita bakar kalori, kita dah makan, kita perlu bakar, dan untuk kita kekalkan berat badan, untuk elakkan berat badan naik, okay, untuk menguatkan tulang dan otot, dan untuk mengurangkan stres lah. Walaupun work from home, yalah susah kan, masih ada kerja dan banyak urusan lain, jadi untuk kurangkan stres tu bersenam lah. Okay, dan juga untuk kita mencegaskan minda, dan dengan bersenam juga dia boleh tingkatkan kita punya sistem pertahanan tubuh. Okay, alright. Jadi ini sebenarnya saranan kalau siapa yang nak turunkan berat badan, dia perlu bersenam lebih 30 minit setiap hari, intensiti sederhana. Intensiti sederhana ni maksudnya bila dia bersenam tu dia nak bercakap pun agak macam susah lah. Dia nak bercakap agak susah Okay, lenggang-lenggang kangkung bukan intensiti sederhana lah, dia perlu brisk walk sebenarnya. Okay, kalau daripada berat badan berlebihan, nak elakkan jadi obes, dia perlu bersenam 60 hingga 90 minit setiap hari, dan untuk kekalkan berat badan, okay, perlu 45 minit lah hingga 1 jam setiap hari. Maksudnya memang kena bergerak, tak boleh duduk saja. Okay, memang kena cuba untuk sentiasa bergeraklah 10,000 langkah setiap hari Okay, jadi kita dah nak habis dah ni. Alright, jadi kita tengoklah, yang ni adalah perbandingannya antara roti canai dengan naan. Okay, nilai kalori dia lebih kurang je 200 kalori. Okay, mungkin naan lebih rendah lah, tapi 200 tu termasuk ayam dia sekali, termasuk protein, dan kandungan lemak dia pun lebih rendah berbanding roti canai. Jadi kalau nak bakar 200 kalori ni kena jalan perlahan 1 jam 30 minit ataupun 2 jam. Okay, jadi buatlah pilihannya bijak. Okay, air pula, teh tarik dengan teh O. Kalori lebih rendah teh O lah. Okay, dan sebab kita kalau tak pakai, kita kata sebab kita tak pakai susu, creamer manis, jadi dia tak ada lemak. Okay, teh tarik dia ada lemak 5.8 gram. Dan kalau kita pakai gula lebih kurang 4 sudu kecil. Okay, kalau teh tarik tu gula dia daripada creamer manis tu lebih kurang 7 sudu kecil. Jadi buatlah pilihan yang bijak Okay. So nasi goreng paprik dengan nasi goreng. Okay, nasi goreng ni dua-dua memang tinggi lemak kan.
Tapi kalau kita tengok nasi goreng dia punya kalori lebih rendah, kandungan lemak dia pun lagi rendah lah. Dan kalau untuk bakar 300 kalori perlu berlari antara 30 ke 40 minit. Okay, alright. So pisang goreng versus pisang mas. Pisang lah. Okay. Kalau 3 keping tu 131 kalori. Kalau pisang mas, kalau 3 biji tu baru 105 kalori lah. Dan pisang goreng mesti lagi banyak lemak lagi sebab dia digoreng dan dicelup tepung kan. Okay. Dan kandungan garamnya biasanya lebih tinggi. Dan untuk bakar 100 kalori ni perlu berbasikan 15 minit. Dan pisang mas lebih baiklah berbanding pisang goreng. Okay. Yang ini kalau nak makan makanan segera. Okay. Daripada kalau kita tengok instead of ambil 2 ketul tu mungkin boleh share lah 1 ketul sebab kalau satu set tu dah 800 kalori dah. Okay. Dan kalau kita kurangkan, contohnya dah ambil roti, tak ambil mashed potato, ada coleslaw, ayam seketul, air gantikan dengan air jus instead of air gas. Dan gula dia kurang, okay. Dan kandungan lemak dan garam pun dah kurang, okay. Jadi kena buat pilihan yang bijak lah, okay. Alright, jadi untuk take home message untuk hari ini, pemakanan semasa pandemik, kena pastikan kita kekalkan berat badan kita dalam jumlah yang normal melalui amalan pemakanan yang sihat tadi, okay, yang 4 konsep tadi, okay. Dan kena pastikan ada buat senaman walaupun dekat rumah, tak semestinya berat-berat, nak skipping boleh, nak bercucuk tanam pun boleh, yang penting perlu bergerak, sentiasa on the move lah. Kalau boleh dapat 10,000 langkah sehari lagi baik. Dan kena pastikan waktu tidur tu tetap. Waktu tidur yang tetap ni sebab dia akan mengurangkan peluang kita untuk makan, satu. Yang kedua, bila waktu tidur kita ni tetap, kita kata dia akan mengelakkan berat badan tu daripada naik lah. Memang waktu tidur tu pun berperanan untuk kita kata pengawalan berat badan. Okay, alright. Jadi itu saja daripada saya. Okay, boleh like kita punya Facebook page Pusat Maklumat Makanan Negeri Pahang. Dekat situ kita ada banyak share maklumat lah berkaitan dengan pemakanan. Dan 2 hari bulan 7 ni kita ada satu sesi webinar lah. Jadi sesi webinar berkaitan dengan pemakanan dan anak-anak. Jadi kalau berminat boleh layari Facebook kami untuk mendaftar kat situ nantilah. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cik Fazlila. Tapi kan kita tengok dekat chatbot ni ada beberapa soalan ni. Macam mana ni nak jawab one by one ke atau saya baca semua? Macam mana? Saya pun boleh baca juga ni. Saya tak gerak juga. Okey. Mana Okey. Mula dengan Syafiqah. Okey, nak tanya keperluan kalori yang disarankan untuk ibu menyusu badan berapa kalori dan makanan disarankan untuk mengelakkan ibu kerap lapar. Okey. Biasa kalau untuk ibu menyusu, saranan pengambilan kalori dia antara 2,000 ke 2,500 kalori. Sebab penyusuan susu ibu ni memang dia membakar kalori sebenarnya. Sebab tu selalu lapar. Dan kalau ikut 2,000 kalori tu, kalau dia makan pinggan sihat 3 kali waktu makan tu dia ikut suku-suku separuh, itu dah 1,500. Lagi 500 tu adalah snack lah ataupun kudapan. Maksudnya minum petang sekali, minum pagi sekali, minum petang sekali. Maksudnya setiap 2 jam tu dia makan, cuma in between tu dia ada snacking lah. Dan snacking dia kena kita kata snack yang tinggi protein dan juga ada karbohidrat. Contohnya macam susu, okay, ataupun boleh buat smoothies ataupun roti dengan peanut butter ke contohnya. Okay, dia memang kita sarankan makan kerap lah sebenarnya tapi dalam kuantiti yang sikit. Okay, every 2 hours. Okay, alright. Harap menjawab soalan tu. Okay. Sekali makan satu hidangan dalam gambar tu saja. Okay, satu hidangan tu adalah untuk 1 kali makan. Contohnya macam ayam 1 ketul. Kalau macam nasi tadi 2 sendok untuk 1 kali makan. Itu satu hidangan lah. Kalau buah macam pisang 1 biji untuk 1 kali makan. Okay, satu hidangan 1 kali makan. Bukan sehari satu waktu makan. Okay.
kenapa tak ada olive oil? Ada, olive oil ada. Olive oil adalah kategori lemak mono tak tepu ataupun dia tak tepu. Cumanya olive oil ni dia ada banyak jenis dan kegunaan dia berbeza. Kalau macam extra virgin olive oil, yang tu biasanya dia guna untuk sekadar salad dressing lah. Kalau untuk stir fry biasa kita tak galakkan. Dia ada satu lagi untuk stir fry sebab olive oil ni dia kurang stabil kalau kita nak guna untuk deep fry ataupun masak dengan api yang terlalu panas lah. Biasanya kalau untuk deep fry tu kita minta campur dengan minyak lain ataupun cuba cari blended oil lah. Tapi kalau sekadar nak pakai untuk salad dressing boleh, ataupun sekadar stir fry untuk olive oil tu. Okay, alright. Apa beza garam bukit dengan garam beriodin? Okay, garam beriodin masih lagi garam biasa, garam bukit pun sama je dengan garam biasa. Apa beza dia adalah sumber dia lah. Garam bukit tu adalah garam yang datang daripada sumber apa kita kata garam bukit lah. Dari segi sodium dia tak banyak beza, sama je, dia masih garam juga dan masih perlu kita kata kawal pengambilan dia. Okay, pink rock salt tu beriodin ke? Itu kena tengok pada dia punya paket. Biasanya dia tak beriodin lah. Kalau kat paket tu dia akan tulis garam beriodin. Okay, alright. Apa perbezaan kalori antara stevia dan gula? Stevia ni dia sebenarnya adalah daripada daun daun stevia. Dia macam daun pudina kan. So bila dia daripada daun, dia punya nilai kalori dia tak macam gula lah. Okay, dia boleh guna untuk menggantikan gula. Cumanya kita bimbang kalau orang terlalu bergantung kepada stevia untuk dia kata macam ambil air masak pun kadang-kadang ada orang dia titik stevia sebab dia terlalu bergantung pada rasa manis tu. Okay, jadi sebenarnya nak ambil boleh, cuma kita kata berhati-hatilah dengan penggunaan dia dan pastikan penggunaan stevia tu adalah stevia yang betul-betul semula jadilah. Okay, right. Kiraan kalori ni dia boleh dibawa keesokan harinya ke? For example 500 kalori. Oh, tak boleh. Dia 2000 kalori tu adalah untuk hari itu sahaja. Dia tak ada boleh bawa kepada hari lain. 2000 kalori hari itu. So kalau hari tu kita makan 1600 saja, okeylah, baguslah. So tak boleh carry forward lah 400 kalori selebihnya tu. Okey. Bolehkah kafein berlebihan menyebabkan obesiti? Okey. Kafein dia tak kafein ni sebenarnya kafein tu sendiri kopi tanpa gula contohnya. Kafein sendiri dia boleh membantu untuk menurunkan berat badan sebenarnya. Tapi apa yang menyebabkan obesiti itu sebenarnya adalah tambahan-tambahan lain. Contohnya yang kita tambah sirap, kita tambah gula, kita tambah krima manis kan, caramel tadi, benda-benda macam tu, susu kan. Benda tu menyebabkan kalori dia bertambah dan kalau kita ambil secara kerap ataupun berulang kali, itu yang menyebabkan peningkatan berat badan lah sebenarnya. Okay, kalau kafein itu sendiri sebenarnya dia tak boleh menyebabkan obesiti lah. Okay, kalau jenama equal tu adalah pengganti gula untuk orang kencing manis. Itu boleh ambil tapi samalah sebab dia adalah kategori gula yang dibuat secara kimia kan. Jadi perlu berhati-hatilah dengan dia punya pengambilan dia tu. Yeah? Nak ambil bukan kita kata setiap kali makan nak ambil, tak. Cuba hadkanlah pengambilan dia. Okay? Okay, sama-sama. Okay Cik, saya pun ada satu soalan. Okay, soalan dia macam ni. Adakah IF, intermittent fasting, Okay. keto diet, hormon diet dan lain-lain diet tu berkesan? Atau sebab Intermittent fasting dengan apa tadi? intermittent fasting, keto diet, hormonal diet, hormon. Lepas tu adakah jenis-jenis ni berkesan? Sebab kalau kita tengok ada yang berkesan dan ada yang tidak. Kalau tidak berkesan, kenapa? Dan diet-diet ni adakah dia mempunyai kesan sampingan atau tidak? Jika boleh, Puan cadangkan diet yang paling sustainable lah untuk semua.
Hormonal diet tu saya tak pastilah pula hormonal diet yang macam mana sebab tak pernah dengar lagi. Setakat yang saya pernah dengar IF tadi dengan JM diet lah. Okay, IF ni sebenarnya dia ada banyak dia punya apa dia kata dia punya konsep dia, tapi IF tu sebenarnya asas dia adalah untuk kita kata menjaga waktu makan sebenarnya. Kita makan dalam satu time window yang dia khaskan tu. So sebenarnya kalau kita jaga betul waktu makan kita, kita boleh turunkan berat badan sebenarnya sebab sekarang ni kebanyakan orang tabiat makan dia ataupun waktu makan dia tu tak berapa betul. Contohnya sarapan dia tak ambil, pukul 10 baru dia makan, pukul 10 tu dia makan berat sekaligus dengan makan tengah hari. Lepas tu malam, kadang-kadang lewat malam pun dia makan. Dan kalau IF tu sebenarnya dia ada sebelum pukul 6 dia dah kena berhenti makan kan. Jadi sebenarnya kalau kita jaga betul waktu makan kita pada waktu yang sepatutnya, benda tu berkesan. Cuma ada setengah IF ni dia sangat ekstrim yang mana time untuk makan dia tu sangat pendek dan dia akan makan banyak dalam sekali waktu makan. Itu berisiko untuk ambil berlebihan pada satu masa, dan yang kedua kita risau akan ada kumpulan makanan atau zat makanan yang dia takkan ambil lah, contohnya biasanya. Dan contoh kalau macam diet-diet lain kan, diet yang restrict certain kumpulan makanan, tak makan lemak, tak makan protein, tak makan karbo kan, tu ada risiko untuk kekurangan vitamin atau mineral tertentu lah, sebab makanan-makanan ni zat-zat dia berbeza, jadi kita perlu setiap jenis makanan. Apa yang saya boleh sarankan memang cuba untuk ikut suku-suku separuh dan timing waktu makan tu yang sepatutnya. Itu memang boleh bantu untuk turunkan berat lah. Dan dalam masa yang sama memang kena hadkan pengambilan air manis. Sebab satu lagi orang kita ni dia expect fast result. Maksudnya macam dia nak turun cepat. Sebenarnya bila kita naik berat ni, kita naik bukan makan hari ni terus naik, tak. Dia berlaku dalam tempoh masa yang lama kan. Jadi kalau nak turun berat pun sama, dia adalah satu proses yang panjang. Jadi memang perlu makan masa lah dan kita kena sabar. Dan yang penting sekali memang kena bersenam, sebab memang apa yang kita makan tu memang kena balance balik dengan tenaga yang kita keluarkan lah. Okay? Right. Harap menjawab soalan lah. Okay, lepas ni ada banyak pula. Terima Ada kasih. soalan lain. Apa ni, kita ada beberapa lagi soalan tu. Nampaknya dekat Itulah. Orang lain makan banyak sangat masih kurus. Kita ni ambil bau je gemuk. Okey, dia berbalik semula lah pada apa yang kita makan tu sebenarnya. Ada orang mungkin dia punya metabolisme badan dia rendah kan, jadi dia makan apa pun masih tak naik badan. Tapi itulah biasanya orang yang kurus ni macam Puan Nuraini ni cakap lah, ada juga kolesterol tinggi kan. Dia tak semestinya kurus tu sihat. Dia yang penting kita maintain berat kita dalam julat yang sepatutnya, BMI yang sepatutnya, dan kita kena pastikanlah bacaan-bacaan lain macam bacaan gula, bacaan tekanan darah, bacaan kolesterol kita pun dalam julat yang sepatutnya. Okey, adakah minuman Coca-Cola 0 kalori tu boleh diambil seperti biasa atau perlu juga pantau kuantiti? Okey, zero kalori Okey, dia 0 kalori tapi dia punya gula dia tu dia pakai gula yang kita kata gula yang pengganti gula yang diproses secara kimia lah. Okey, kesan jangka masa panjang dia kita tak pasti macam mana, dan kalau boleh kita kata pengambilan tenaga tu, pengambilan minuman tu perlu bersederhana lah, jangan berlebihan nak ambil. Tapi lebih kita kata lebih baik lebihkan ambil air masak dengan susu, sebab at least kita akan dapat zat-zat yang lain tadi, macam kalsium, vitamin D sebab Coca-Cola ni dia tak ada apa pun zat dia kan, dia tak ada zat-zat tu pun, biasanya ada garam lah dalam Coca-Cola ni, jadi perlu berhati-hati juga. Okay. Kenapa malitol ataupun poliol sugar lain tidak dipromosikan sebagai pengganti gula? Okay, dari pembacaan saya yang hampir sama manis dengan gula pasir, kalori lebih rendah dan kurang berefek pada blood glucose. Okay, malitol ataupun poliol ni kenapa dia tak promosi sebagai pengganti gula?
ada setengah jenama pakai juga mannitol dengan poliol. Cumanya poliol ataupun kategori kita kata gula pengganti gula ni kalau kita ambil secara berlebihan dia akan bagi kesan kepada usus kita. Dia akan sebabkan bloating jugalah. Jadi sebab tu dia tak dipromosikan sebagai pengganti gula. Okey. Jadi tapi sebenarnya kalau nak ambil pun tak ada masalah pun. Cuma itulah kita tak nak orang terlalu bergantung kepada gula tu. Okey. Harap menjawablah soalan tu. Okey, terima kasih Cik. Okey, so audiens yang lain ada soalan lain ke sebelum kita tutup majlis ni? Faktor genetik untuk darah tinggi dan kencing manis. Darah tinggi dan kencing manis memang ada faktor genetik lah. Tapi kita boleh cegah dia daripada terjadi awal. Dia ada risiko tu, memang akan ada risiko tu. Tapi kalau kita boleh cegah, lagi baiklah. Memang akan ada faktor genetik tu. Next, ada lagi tak? Okey, jika tiada, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Fazlila dan semoga perkongsian kita pada hari ini memberi manfaatlah kepada semua warga UMP dan insya-Allah di lain hari moga ada lagi lah majlis seperti ini dan kita bagi Cik Fazlila lagi lah jadi kita punya boleh. ramah. Okey. So semua dah isi kehadiran apa semua? Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum.